Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mulakan kuliah kita dalam bab 3 yang diberi nama quasi-steady flow. Quasi-steady flows in which the rate of change of mass flow is continuous with time, but the fluid acceleration and the forces responsible for acceleration are negligible. In such cases, the steady flow equation may be applied with reasonable accuracy. Okey. So di dalam tajuk quasi steady flow ini, kita akan belajar satu keadaan di mana change of mass flow is continuous with time. Maksudnya apa? Maksudnya kadar alir ataupun velocity air yang melalui sesuatu pipe atau sebagainya akan berubah-ubah mengikut masa. Kerana apa? Kerana di dalam fluid mekanik 1, jika para pelajar ingat, kita ada belajar sedikit tentang quasi steady flow. Tetapi dalam kebanyakan pengiraan fluid 1 dan fluid 2, kita lebih kepada steady flow sahaja. Maksudnya dengan beranggapan bahawa had laju sesuatu aliran adalah sentiasa sama untuk semua keadaan. So yang ini selalunya digunakan waktu bila? Okey, seperti yang dikatakan ditulis di sini, selalunya digunakan ketika continuous filling atau emptying of reservoir and tanks. Maksudnya di dalam fluid 1 kita lebih melihat kepada sekiranya air mengalir di dalam pipe dengan had laju yang sama. Tetapi di dalam application yang lain, mungkin kita terpaksa mengira kadar alir atau sebagainya daripada sebuah tangki yang mempunyai air dan dialirkan keluar. Jadi kita pun faham apabila air semakin sikit, kadar alir akan semakin berkurang. Oleh itu, had laju yang melalui pipe akan semakin menurun. Okay, di dalam keadaan ini, kita kata kita tidak boleh mengambil satu nilai had laju sahaja kerana ia tidak mewakili keseluruhan keadaan. Jadi sebagai jurutera, sebagai engineer, kita perlu mengira secara tepat. Oleh itu di dalam tajuk ini kita akan melihat pelbagai keadaan yang melibatkan perubahan had laju di dalam pipe. Okey, kita pergi kepada satu contoh mudah. Katakan kita ada satu tangki seperti ini dan tangki ini disambungkan dengan pipe seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. Jadi secara umumnya, saya harap pelajar dapat berfikir bahawa apabila air semakin berkurang, maksudnya ketinggian air di sini semakin berkurang, oleh itu had laju air yang dikeluar di sini juga akan semakin perlahan. Yang ini adalah kita kata fenomena biasa yang boleh kita imagine ataupun kita ada pengalaman. Okay. So di dalam keadaan ini kita kata kita perlu mengambil kira perubahan had laju tersebut. Okey, walaupun mungkin kita boleh mengira secara purata atau sebagainya kerana kemungkinan ketinggian 3 meter ini tidak memberi banyak perubahan, tetapi kita kata sebagai seorang jurutera kita perlu faham asas pengiraan, kita perlu mempunyai kebolehan untuk mengira secara detail. Okey. Dan di dalam tajuk ini kita akan pergi kepada penyelesaian masalah terus. Kerana apa? Kerana rumus asas ataupun idea asas di dalam penyelesaian masalah ini adalah fluid dynamic yang saya rasa pelajar telah belajar di dalam fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2. Ia hanya melibatkan pengiraan Bernoulli equation dan juga continuity equation. Kedua-dua equation ini kita telah belajar di dalam fluid 1 dan fluid 2. Oleh itu saya tidak perlu huraikan penggunaan mereka, penggunaan kedua-dua rumus ini. Dan dalam masa yang sama, kita kata kita perlu faham kita menggunakan air sebagai medium ataupun bendalih yang kita bincangkan di sini adalah air. Oleh itu, kita tidak akan menggunakan pakai idea incompressible fluid. Saya rasa pelajar masih ingat di dalam fluid mechanics 2 kita belajar juga incompressible fluid atau incompressible flow. Oleh itu di dalam tajuk ini kita kata kita tidak akan mengambil kira keadaan incompressible. Dalam keadaan compressible fluid. Saya silap tadi. Okay, compressible fluid maksudnya bendalih yang boleh dimampatkan atau dengan kata yang lebih mudah ialah
bahan bendali tersebut ialah gas. Yang kita akan fokuskan di sini adalah liquid ataupun secara spesifik air, kerana di dalam tajuk sistem pipe ni kita lebih kepada application yang melibatkan air. Maksudnya mungkin boleh digantikan dengan minyak, tetapi kita tidak fokus kepada minyak, kita fokus kepada air. Okey, diringkaskan cerita, katakan kita ada keadaan seperti ini. Kita ada sebuah tangki di sini dengan diameter 1 meter, maksudnya tangki berbentuk bulat. Kemudian air tangki adalah setinggi 3 meter lebih. Kerana ketinggian air adalah 3 meter, kemudian air disambungkan dengan pipe dengan yang mempunyai diameter 3 cm, panjang adalah 5 meter, maksudnya jarak daripada sini ke sini adalah 5 meter dan mempunyai F sebanyak 0.1. So saya harap pelajar dapat alert perkataan F di sini. F di sini adalah friction coefficient untuk pipe ini. So kita belajar tentang F ini di dalam Hardy-Cross method dan kita juga belajar berkenaan dengan F ini di dalam fluid mechanics 1, iaitu nilai friction factor yang kita dapat daripada Moody chart. Okey. Kemudian pipe yang setinggi 5 meter ini, pipe sepanjang 5 meter ini disambungkan kepada tangki dalam keadaan ia mempunyai ketinggian 2 meter di sini. Maksudnya jarak sini 2 meter dan jarak di sini adalah 3 meter. Okey. So kemudian saya harap pelajar dapat faham sekiranya diberi satu simbol segitiga di sini. Okey, simbol segitiga ini adalah mewakili tekanan atmosfera, PATM. So membawa maksud bahawa tangki ini adalah terbuka dan tekanan di sini adalah PATM. So jadi saya harap pelajar dapat alert berapakah nilai PATM. Okey, selalunya kita akan menggunakan gauge pressure, iaitu tekanan adalah sifar. Okey, tetapi andai kata kita mengira dalam keadaan absolute pressure, so tekanan atmosfera adalah sebanyak 101.2 kilopascal absolute ABS. 101.3 atau 101 kilopascal telah memadai untuk mewakili PATM dalam keadaan absolute pressure. Okey, so sekarang apa soalannya? Soalannya ialah kita dikehendaki untuk mengira berapakah masa air dialir keluar daripada tangki. Maksudnya bermula daripada level ini sampailah air kosong di dalam tangki, berapakah masa yang diperlukan untuk air dialir keluar. Okey, secara mudah kita kata kita boleh mengira had laju air yang keluar dengan menggunakan Bernoulli equation, iaitu sekiranya kita lihat kita ada titik 1 di sini. Okey, kemudian kita ada titik 2 ada keluar di sini. Okey, oleh itu kita kata kita imagine, okey, kita ada molekul air di sini, dia akan bergerak masuk ke dalam tangki, masuk ke dalam pipe dan akhirnya keluar pada poin nombor 2. Oleh kerana molekul air ini membentuk satu streamline yang sama, oleh itu kita boleh membuat Bernoulli equation atau membandingkan kadar tenaga yang ada pada poin 1 dan juga pada poin 2. So ini diterangkan dalam fluid mechanics 1 ketika kita belajar Bernoulli equation, kerana syarat utama untuk kita mengenal pasti sama ada titik tersebut boleh kita comparekan dengan menggunakan Bernoulli equation ialah kita kena pastikan bahawa ia berada di atas streamline yang sama. Okey, oleh itu sekiranya kalau kita compare poin 1 dengan poin 2, kita boleh menulis Bernoulli equation seperti ini. Okey, saya tak akan terangkan Bernoulli equation dengan detail kerana kita telah belajar pada pertemuan pada kuliah yang lepas. Okey, kita ada P over rho G, V square over 2G dan Z. Dan kita jangan lupa kita telah belajar tentang losses, oleh itu kita mengira kita kena campurkan ataupun kita kena tambah nilai losses di dalam equation tersebut. Okey, sekiranya kita membandingkan poin 1 dengan poin 2, kita dapati bahawa ketinggiannya adalah 5 meter. Jadi kalau kita tengok di sini, poin 1
dan juga point 2 di sini ketinggiannya adalah 5 meter. Okey. Jadi kita tahu kita akan selesaikan oleh kerana kita kedua-dua tekanan adalah atmospheric pressure, so kita boleh potong nilai atmospheric. Kemudian pada kedudukan 1 kita dapati bahawa had laju di sini adalah sifar, iaitu kita beranggapan bahawa pada permulaan molekul di sini adalah dalam keadaan statik, kemudian dia akan bergerak sedikit dan akhirnya masuk ke dalam pipe dan akhirnya akan keluar dengan certain velocity. So jadi had laju di sini pun kosong. Kemudian kita ketahui bahawa kita dengan beranggapan bahawa di sini adalah datum ataupun starting point kita. Kalau kat sini kosong, membawa maksud ketinggian di sini adalah 5. Oleh itu, Z di sini akan menjadi 5. So velocity di sini kita jangan tulis sebagai kosong kerana secara realitinya had laju di sini mempunyai nilai. So kita biarkan nilai ini dan nilai Z di sini kita boleh anggap sama dengan kosong kerana kedudukan dia adalah sebagai datum ataupun starting point. Kemudian kita memadai untuk mengambil kira major loss. Major loss macam mana rumus dia? So ini adalah rumus untuk major loss. So F L over D V square over 2G. Selalunya di dalam soalan ini nilai pipe properties seperti ini akan diberikan. Cuma pelajar perlu berhati-hati kerana kita perlu menggunakan unit yang sama. Oleh itu kita perlu menggunakan unit SI. So kita panjang 5 meter kita boleh terus gunakan, tetapi 3 cm kita perlu ubah kepada meter. So awak kena ubah kepada 0.03 meter. Okey, diharap pelajar berhati-hati di dalam keadaan ini. Okey. Selepas itu kita boleh mengira, kerana kalau kita lihat daripada rumus ini hanya nilai velocity yang kita tidak ketahui. Oleh itu sekiranya kita mengira nilai V2, kita dapati bahawa ia adalah sekitar 2.356 meter per second. So membawa maksud bahawa pada ketinggian ini ia akan menghasilkan had laju 2.35 meter pada outlet. Tetapi secara realitinya kita dapati bahawa apabila air telah dialir keluar pada point 2, tentulah level air di sini akan semakin berkurang dan terus berkurang. Oleh itu sekiranya tinggi air berkurang, tentulah had laju di sini juga akan semakin rendah. Oleh itu nilai had laju pada 2.356 meter ini bukanlah sentiasa sama. Okay, so jadi kita kata kita kena berfikiran seperti itu. Okey, tetapi untuk permulaan kita kata dengan anggapan bahawa air adalah constant. Maksudnya tak kisahlah permukaan tadi berubah, kita anggap ia adalah 2.356 meter per second sepanjang masa. Okey. Jadi sekarang ini apa yang saya nak tunjukkan? Saya nak tunjuk bagaimana kita mengira masa yang diperlukan untuk air dikosongkan, untuk kita mengkosongkan tangki. Okey. Pertama, kita perlu mengetahui apakah isi padu air yang ada di dalam tangki. So yang ini saya rasa pelajar dapat menyelesaikan masalah. Cara yang paling mudah ialah kita kira apakah luas cross sectional tangki didarabkan dengan tinggi. So oleh kerana diberi dalam keadaan diameter di sini, oleh itu kita boleh menulis sebagai pi d square over 4 darab h. So kita boleh mengira ia adalah 2.3565 meter padu. So ini adalah isi padu air yang ada di dalam tangki. Kemudian apa hubungan isi padu dan juga masa, ataupun apakah hubungan isi padu dengan juga dan velocity? Selalunya kita akan kaitkan dengan kadar alir. Okay. So kadar alir membawa maksud, okay, di sini saya harap pelajar dapat imagine, kadar alir yang perlu kita cari ialah kadar alir yang keluar daripada pipe. Kerana kita ingin mencari apakah masa air dikosongkan ataupun apakah masa kita mengosongkan tangki. Oleh itu ia bergantung kepada berapa banyak air yang keluar.
Okey, oleh itu kadar alir Q yang perlu kita cari di sini sebenarnya ialah kadar alir yang melalui titik 2. So jadi bagaimana rumus untuk kadar alir? Rumusnya adalah A yang didarabkan dengan V. Tetapi kita perlu faham A di sini adalah A yang mana dan V di sini adalah V yang mana. Jadi kita faham kita ingin mencari kadar alir pada point 2. Oleh itu A adalah cross sectional pipe dan V adalah had laju yang melalui cross sectional tersebut. So maksudnya dalam keadaan ini kita kata kita menggunakan V2 dan kita menggunakan cross sectional area pada outlet. So sekiranya kita masukkan nilai, kita masukkan diameter 0.03, kita dapat kadar alirnya adalah 1.6656 darat 10 kuasa negatif 3 meter padu per second. Ini adalah kadar alir yang melalui outlet pipe. Jadi kita kata kita boleh selesaikan masalah masa ini kerana kalau kita lihat di dalam unit di sini, kita ada unit masa. Jadi kita boleh menulis kadar alir pada pipe, pada outlet pipe sama juga dengan volume over time. Maksudnya isi padu air dan juga masa. Oleh itu kita boleh mengira masa sebagai time is equal to volume divide by flow rate in pipe. So volume ini ialah volume apa? Volume ini ialah volume air yang ada di dalam tangki. Jadi secara ringkasnya saya harap pelajar pun boleh berfikir, kalau tangki ini ada 10 meter padu per second dan air dikeluarkan di sini adalah 1 meter padu per second, membawa maksud kita memerlukan 10 saat untuk menghabiskan air di dalam tangki. Doktor, So itu, ya saya. Volume air kat dalam pipe tu kita abaikan ke macam mana? Volume air di dalam pipe ni memang kita tak kira. Kita mengira kadar alir, volume yang melalui pipe per masa. Boleh faham? Kita Tak, mengira total volume tadi, kita just ambil volume tangki tu je kan? Betul. So kita just assume awal-awal 3 meter tu pada masa pipe tu still kosong lah, betul tak? Betul. Okay, so volume dalam pipe tu kita tak kira lah kan? Kita abaikan lah untuk pengiraan ini. Kita kata tidak sedetail itulah. Kita nak kira semua sekali. Kita anggap memang betul lah kalau katakan andai kata pipe di sini kosong, ada pipe, ada isi padu yang masuk sini mungkin berkurang atau sebagainya, yang itu kita kata error dalam pengiraan lah. Kita tidak sedetail itulah. Kita cuma anggap okay, dalam keadaan ini kalau kita ada valve dekat sini, tentu air dah masuk dalam pipe kan. So air pun kat sini secara realiti mungkin 3 meter. So jadi kita anggap yang itu. Okey, boleh faham Boleh. Okey. Okey, so sampai sini sekiranya kita teruskan pengiraan, kita boleh mengira masa iaitu volume di dalam tangki dibahagikan dengan kadar alir yang melalui pipe, kita dapat 1414.8 saat. Sampai sini ada kekeliruan ke tentang cara macam mana kita nak relatekan antara kadar alir dan juga volume tangki untuk mengira masa yang diperlukan untuk air untuk air dialir keluar daripada tangki. Sampai sini ada apa-apa kekeliruan? Okey, sekiranya tiada, kita pergi kepada discussion ataupun perbahasan tentang tajuk ini, iaitu kita mengetahui bahawa air tidak sentiasa berada pada aras ini. Air akan turun ke bawah, maknanya permukaan air akan sentiasa berkurang, membawa maksud had laju yang keluar di sini akan semakin perlahan. Oleh itu pengiraan yang menggunakan 2.356 meter per second ini sebenarnya tidak accurate. Kita hanya mengambil had laju maksimum yang berlaku di dalam sesuatu keadaan. Okey, seterusnya. So andai kata kita ambil velocity minimum pula. So velocity minimum ni mana? Velocity minimum ni kita kata tentulah
had laju yang paling rendah berlaku dalam keadaan permukaan air ini betul-betul seketika sebelum ia kosong. So maknanya sebelum ia sampai ke permukaan tangki adalah had laju yang paling minimum dia keluar di sini. Oleh itu, kalau kita tengok beza antara point 3 dengan point 2, kita dapati ketinggiannya adalah 2 meter. Oleh itu, kita boleh mengira had laju minimum dengan membandingkan Bernoulli equation dari point 3 ke point 2, iaitu dengan mempunyai ketinggian 2 meter. So kita mulakan, kita menggunakan pengiraan yang sama seperti yang saya terangkan sebelum ini. Kita boleh dapati bahawa had laju air yang keluar pada outlet adalah 1.49 meter per second. Okey, dalam masa yang sama, kita buat juga pengiraan seperti yang saya tunjukkan sebelum ini dengan beranggapan bahawa air adalah sentiasa minimum, maksudnya 1.49 meter per second. Kita kadar alir yang melalui pipe kita boleh kira iaitu 1.053 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per second. So yang ini adalah kadar alir yang melalui outlet pipe. Dan seterusnya, kita boleh mengira apakah masa untuk mengosongkan tangki, iaitu sebanyak 2,237.9 saat. So, okay, kita lanjutkan lagi perbahasan kita. Oleh itu, secara logiknya, kita boleh buat kesimpulan bahawa sekiranya had laju maksimum, kita memerlukan 1,400 saat untuk mengosongkan tangki. Sekiranya had laju adalah minimum, kita memerlukan 2,237.9 saat. So, membawa maksud, sekiranya kita tidak tahu untuk menggunakan idea quasi steady flow, sekurang-kurangnya pelajar dapat imagine bahawa masa yang diperlukan untuk kita mengosongkan tangki mestilah di antara waktu ini. Maksudnya ia tidak akan berlaku dalam keadaan masa tersebut bukanlah 1,400 saat, kerana 1,400 saat ni adalah sekiranya had laju sentiasa maksimum, dan ia juga tidaklah sampai 2,200 saat kerana ini berlaku dalam keadaan had laju air minimum, dan dia sebenarnya mestilah berlaku di antara kedua-dua keadaan ini. Jadi sekurang-kurangnya sekiranya kita tidak tahu untuk menyelesaikan masalah secara quasi steady flow punya equation, nanti saya akan tunjuk pengiraan equation step by step apa yang dikatakan quasi steady flow tu. At least para pelajar dapat imagine bahawa masa yang diperlukan untuk mengosongkan tangki adalah mestilah di antara dua waktu tersebut, 1,400 saat hingga 2,200 saat. Paling mudah mungkin kita boleh ambil average. So average dia adalah 1,800 saat katakan. Kita ambil nilai tengah-tengah. Okay, kerana secara logiknya, secara pengiraannya, ia tidak boleh lebih daripada 2,200 saat dan dia tidak boleh kurang daripada 1,400 saat. Sampai sini okey ke? Boleh dapat idea tak? Walaupun kita belum belajar lagi tajuk quasi steady flow ni, tetapi at least sebagai seorang jurutera nanti, awak boleh menggunakan idea Bernoulli equation aja untuk at least mendapatkan range yang betul dalam penyelesaian masalah seperti ini. Dapat idea Boleh. Okey. So jadi sekarang ni kita gunakan Bernoulli equation aja. Okey. So kemudian kita kata kita nak tengok. Okay, walaupun andai kata kita belum belajar tentang cara penggunaan kamera atau sebagainya, kita kata kita boleh juga menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan Bernoulli equation sahaja. Iaitu kita kata tadi kita hanya mengambil dua keadaan, iaitu keadaan pada poin 1, iaitu dalam keadaan had laju maksimum, dan keadaan di dalam poin 3 di mana ia adalah had laju minimum. Dan kalau kita faham, maknanya sebagai seorang engineer, saya rasa pelajar dah mula nampak bahawa
Jarak yang kita ambil di sini, maksudnya jarak daripada poin 1 dan juga jarak pada poin 3 di sini, kita kata adalah terlalu besar. Gap dia terlalu besar. Kerana ia hanya melibatkan maximum value dan juga minimum value. Jadi, saya rasa pelajar pernah tahu berkenaan dengan finite element method dan sebagainya. So, yang sebenarnya perkara tersebut kita boleh reflectkan untuk kita selesaikan dalam keadaan ini. Iaitu, kita kata why not? Mengapa tidak? Jika ketinggian air setinggi 3 meter ini, kita bahagikan kepada 10 bahagian yang sama. So, jadi kita bahagikan 10. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita ada 10 bahagian yang sama, membawa maksud bahawa ketinggian air di sini adalah sekata, iaitu 0.3 meter. So, apa yang kita perlu buat ialah kita mengira dengan menggunakan pengiraan yang kita buat tadi, Bernoulli equation, tetapi kita fokus kepada pengiraan untuk setiap satu bahagian. Maknanya untuk bahagian yang first ini, untuk first section, kita ambil nilai purata dia. Kita ambil kedudukan titik tengah di sini. Jadi awak pun boleh nampak titik tengah dia kalau kita ambil daripada sini, tadi ketinggian 5 meter, kita ada gap kat sini 3 meter, tentu 0.3. Kalau titik tengah di sini kita kata 0.15 lah. Jadi maknanya kita 5 meter tolak 0.15 meter. So kita beranggapan ketinggian daripada titik tengah pipe sehinggalah kepada titik tengah section ini iaitu 4.85 meter. Kemudian kita keluarkan semua sekali ukuran untuk ke 10 section di sini. So saya beri contoh 3 aja, 4.55 meter, 4.25 meter dan seterusnya lah awak boleh kira. Okay, properties yang lain adalah sama. Jadi kerana apa kita buat macam gini? Kerana kita ingin mendapatkan nilai yang lebih accurate. Maknanya kita beranggapan, kita mengira first section ini dulu, berapa second masa yang diperlukan untuk menghabiskan air untuk first section. Kemudian kita kira apakah masa yang diperlukan untuk kita menghabiskan air pada second section dan seterusnya sampailah kepada last section di sini. Okay, so jadi sekiranya kita membuat pengiraan seperti ini, so kita elok untuk kita dapatkan perkara ini ataupun kita kumpul maklumat berkenaan dengan pengiraan ini di dalam jadual. So ini adalah contoh jadual yang boleh kita buat. Oleh itu di sini saya harap pelajar dapat alert. Kenapa di dalam tajuk undergraduate ni kita kata pelajar perlu untuk masuk ke dalam makmal, belajar buat table dan sebagainya. Kerana sebagai engineer nanti mungkin kita kata tidak semua permasalahan yang ada di luar sana kita ajar di dalam bilik darjah. Tetapi sebenarnya kita kata kita boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan kekreativitian yang kita ada ataupun dengan pelbagai metod yang sebenarnya boleh diolah untuk menyelesaikan masalah. So maknanya dalam keadaan ini kita kata walaupun secara officialnya kalau buka buku teks tajuk ini dia akan comes out dengan kamera dan sebagainya, tetapi saya tak bawa tentang kamera itu dahulu. Saya bawa idea pelajar, kita kata kita belajar dengan menggunakan Bernoulli equation aja. Tetapi kita tweak sikit, kita kreatif sikit penyelesaian masalah tu supaya at least kalau kita tak tahu buat cara kameran, kita boleh menyelesaikan dengan cara ini. Okay, kerana masing-masing ada advantage. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, so katakan kita buat jadual seperti ini. Kita ada dapat poin 1, poin 2, poin 3. So yang ini saya harap pelajar dapat faham. Ini adalah ketinggian ataupun kita kata setiap section. Kita ada 10 bahagian air. Oleh itu ketinggian dia adalah 4.85 terusnya sehinggalah 2.15. So ketinggian ini sebenarnya adalah ketinggian yang ini. Kenapa kita memerlukan ketinggian ini? Kerana kalau kita melihat pengiraan sebelum ini, kita memerlukan nilai ketinggian di sini untuk mendapatkan nilai had laju. So jadi kemudian daripada tabel ini kita boleh mengira had laju. So macam mana untuk mengira had laju ini?
So kita menggunakan rumus yang sama. So maknanya ketinggian 2 ni awak gantilah 4.85, masukkan nilai losses. V ni Tak berguna lah benda ni. V ni adalah velocity. So kita boleh dapatkan nilai velocity tersebut. So kita tulis nilai velocity yang kita dapat di sini. Okey. So kemudian kita kata untuk setiap section ini, oleh kerana ia mempunyai had laju yang tertentu, membawa maksud kadar alir yang keluar juga kita boleh kira. So jadi kita boleh kira kadar alir yang keluar daripada pipe outlet itu berdasarkan had laju yang kita dapat di sini. So kemudian isi padu air yang dikeluarkan. So isi padu air yang dikeluarkan ini apa? So ini adalah bersamaan dengan nilai isi padu untuk setiap section di sini. So yang ini kita kata paling mudah kerana sebelum ini kita telah kira bahawa total isi padu ini kita telah dapat. So kita bahagi dengan 10 sahajalah kerana section ini mempunyai isi padu yang sama. Kemudian kita boleh mengira apakah masa yang diperlukan untuk section 1 dihabiskan. So ini membawa maksud sekiranya level air daripada sini sampai ke sini, okey, berapakah had laju yang apakah masa yang diperlukan untuk air bergerak daripada level atas sini sampailah level di bawah ini. So jadi sekiranya perkara ini dibuat, okey, so kita boleh dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih tepat. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, kita perlu membuat jadual dan jadual ini sekiranya kita lengkapkan ke semua bahagian, had laju air yang keluar, kadar air yang keluar, isi padu dan masa yang diperlukan, insya-Allah kita boleh mendapat jadual seperti ini. So di sini kalau kita melihat isi padu air yang keluar adalah sentiasa sama kerana nilai isi padu ini adalah nilai isi padu keseluruhan tangki yang dibahagikan dengan 10. Okay. Kemudian apa yang perlu kita faham ialah setelah kita melengkapkan jadual ini, kita kena faham bahawa jawapan kadang-kala bukanlah straightforward kita boleh ambil daripada mana-mana nombor yang keluar di sini. So di dalam jadual ini kita dapati bahawa masa yang diperlukan untuk kita mengosongkan tangki ialah hasil tambah ataupun kesemua masa yang diperlukan untuk menghabiskan ke 10 section yang kita ada. Oleh itu, kita totalkan semua sekali nilai masa yang ada di dalam kolom ini. So kita dapat ia sekitar 1732. Membawa maksud inilah jumlah masa yang diperlukan untuk kita mengosongkan tangki. Dan jika kita lihat nilai ini, ia berada di dalam range yang telah kita kira di peringkat awal, iaitu ketika kita mengira dengan menggunakan maximum velocity dan minimum velocity, dia sekitar 1200 sehingga 2200. Okay, kalau kita ambil average, kita akan dapat ia sekitar 1800. Okay, tetapi kalau kita mengira secara precise, kita boleh dapat ia adalah sekitar 1732.7 saat. Okey. So jadi yang ini saya harap pelajar sedar bahawa perlu ada sedikit kemahiran untuk mendapatkan jawapan daripada tabel. Okey, seterusnya. Seterusnya kita kata kita boleh membuat graf. Okey, itu sebab sekali lagi saya terangkan kepentingan kita belajar makmal, kita dapatkan data daripada alat, kita membuat graf dan sebagainya. Dan sekali lagi kita memerlukan kefahaman graf yang macam mana kita perlu buat. Kerana kita bukanlah sekadar plot nilai ini dengan nilai ini katakan atau nilai ini dengan nilai ini katakan. Kerana kalau kita plot, ia boleh menghasilkan graf tetapi graf tersebut tidak memberi maklumat yang sempurna ataupun maklumat yang benar-benar dikehendaki di dalam kajian kita. Okey. So untuk keadaan ini, apa graf yang
saya propose untuk kita lukis ialah graf jumlah isi padu yang dikeluarkan dengan masa yang diperlukan. Jadi kita perlu faham bahawa jumlah isi padu yang dikeluarkan ini sebenarnya ialah dia reflect perjalanan seperti ini. Ketika air section ini dihabiskan, berapa masa dia? Kemudian setelah itu section ini dihabiskan, apa ekstra masa yang diperlukan, dan seterusnya jika section ketiga dihabiskan, apakah pertambahan masa yang kita perlu rekodkan. Oleh itu graf itu dibuat seperti ini. Daripada kosong, oleh itu kosong saat. Sekiranya section pertama habis, iaitu 0.23 meter padu telah dihabiskan, ia memerlukan masa 143 saat. So di sini, di mana kita dapat nilai ini? Kita dapat daripada berdasarkan pengiraan kita yang ini. Okey, so kemudian kita kata, apabila section kedua dihabiskan, kita tidak menulis sebagai 0.23, tetapi kita menulis adalah 0.23 dicampurkan dengan section satu lagi, 0.23. Kita dapat 0.47. Dan masa di sini sebenarnya adalah hasil tambah antara 1.43 dengan 1.48. Jadi kita dapat 291. Dan begitulah yang kita buat seterusnya. Kerana ini kita kata akan menggambarkan bagaimana air itu dialir keluar daripada tangki berkait dengan apakah pertambahan masa yang dialami oleh fenomena tersebut. Okey, sekiranya kita plot graf ini, kita boleh dapat bentuknya adalah seperti ini. So kita ada masa untuk paksi X dan kita ada isi padu yang dialir keluar pada paksi Y. So kita nampak ia seolah-olah linear, tetapi sebenarnya ia adalah berbentuk curve. Cuma curve ini kita tidak berapa jelas kita nampak kerana ketinggian air kita hanyalah 3 meter. Kalau ketinggian air kita dalam 30 meter, kita boleh nampak ia adalah bentuk curve. Okay. Dan apa tujuan graf dibuat? Tujuan graf dibuat ialah untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Kerana di dalam sebagai seorang jurutera nanti, kita kata kita tidak boleh nak sentiasa mengira bila permasalahan sampai. Selalunya jurutera kita kata akan prepare untuk menyelesaikan masalah. Kalau boleh, penyelesaian hari ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang akan datang. Maknanya beberapa masalah yang mempunyai trend yang sama boleh diselesaikan dengan penyelesaian yang kita buat pada hari ini. Jadi contohnya, kalau kita ada graf seperti ini, kita ada masa dan juga isi padu yang dikeluarkan. Oleh itu, kita boleh refer kepada graf untuk setiap kali kita mencari menyelesaikan masalah. Contohnya, kalau kita ingin tahu, maknanya kita sekarang kita tahu air tangki di sini adalah maksimum dan masa yang diperlukan untuk mengalirkan air tangki keluar adalah 1,700 di sini. So ini dalam keadaan tangki kosong sepenuhnya. So kita boleh buat vice versa. Maksudnya dalam kedua-dua keadaan. Maksudnya kita boleh kata sekiranya kita ingin mengalirkan air keluar 1 meter padu sahaja. Jadi kita boleh refer kepada graf. 1 meter padu kita boleh tengok nilai masa di sini. Jadi mungkin sekitar 650 saat. Jadi kita boleh aim. Okay, kalau kita nak alirkan 1 meter padu, maksudnya mungkin kita nak letak, kita nak isi dalam lori yang 1 meter padu. Kita kata kita boleh buka valve selama sekitar 650 saat. InsyaAllah air yang telah dialirkan keluar adalah 1 meter padu. Ataupun kita boleh terbalik. Mungkin kita kata, okay, kalau kita buka valve tu 1,000 saat, berapa isi padu yang keluar? So kita boleh tengok dalam graf, kita aim 1,000 saat. So kita kata insyaAllah dia keluar sebanyak 1.5 meter. So ini sebenarnya kita kata idea yang awak kena dapat. Bagaimana penyelesaian masalah tu kita boleh convert kepada graf. Dan graf tu insyaAllah kita boleh guna untuk menyelesaikan beberapa masalah lain yang akan berulang.